Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda semua yang mana yang tengah follow saya punya live pada pagi ni. Alhamdulillah, macam mana yang saya janjikan tadi. So, saya nak share berkenaan dengan proses membeli rumah. So, apa yang patut you all buat, apa ataupun step-step apa yang you all sepatutnya tahu berkenaan dengan proses pembelian rumah. Okey, so saya nak minta sikit. So siapa yang tengah live dengan saya pada pagi ni, tolong nak minta untuk share saya punya sesi live pada pagi ni supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat berkenaan dengan apa yang saya nak share pada pagi ni. Okey. Sekejap Okey. Tak apa. So kita start dengan yang pertama sekali. Yang pertama dalam proses nak beli rumah ni, saya tak share banyak lah. Saya share sebab tu saya tulis pagi ni, saya share singkat je. Sebab saya nak share supaya you all semua dapat manfaat apa yang saya nak share benda ni hari ni. Okay. So antara benda yang saya nak bagi tahu, proses beli rumah ni panjang sebenarnya. Sangat panjang. Kalau saya nak share daripada mula sampai habis, saat lagi tak jadi kerja pula you all dekat office tu. So siapa yang tengah drive sekarang ni, tengah on the way pergi kerja, so saya doakan semoga selamat sampai ke tempat kerja. Siapa yang dah sampai dekat tempat kerja, jangan lupa punch card dulu. Saat lagi tengah tengok saya punya video live, lupa pula nak punch card. Okay. So the first thing first, masa kita nak proses, sebelum kita nak beli rumah, sebenarnya proses yang pertama-tama sekali, proses yang you all kena buat adalah untuk semak kelayakan masing-masing. Sebab tu setiap kali saya cakap, setiap kali saya tulis saya punya sharing, saya selalu tekankan berkenaan dengan cek DSR. Semak kelayakan, cek DSR. DSR ni adalah debt service ratio ataupun nisbah keberhutangan you all dengan bank. Sebab tak semua bank tak sama dia punya DSR. Walaupun bank negara telah letakkan dia punya guideline, tapi pihak bank masing-masing dia ada dia punya rule. Kita panggil dia punya rule masing-masing. Sebab ada setengah bank dia tengok pendapatan, contohnya saya ambil contoh pendapatan 3,000 dan ke bawah, dia punya DSR dia orang ada setengah bank dia tengok 50%. Ada setengah bank 3,000 dan ke bawah ataupun 3,000 sampai 5,000 dia letak 60%. Ada yang 5,000 ke bawah 60%. Ada yang 5,000 dan ke atas 70. Ataupun ada yang 80%, ada yang 85%. So benda ni tak sama. So apa yang you all kena buat, yang pertama sekali you kena semak bank mana yang boleh meet dengan you all punya income sekarang. Sebab let's say lah, saya ambil contoh, you punya income sekarang 3,500, tak termasuk lagi dengan OT, tak termasuk lagi dengan commission. Sebab dua benda ni pun berbeza. Ada setengah bank dia ambil 100%, ada setengah bank langsung tak ambil OT. So benda ni sangat penting, nak kena ambil tahu. So you all kena semak dulu, bank mana yang bagi based on you punya income sekarang ni, dia boleh bagi financing dengan harga rumah yang you all nak beli. Ataupun yang lebih best sekali kan, apa kata you all pergi bank, bawa slip gaji, bawa semua total komitmen you all semua sekarang, pergi bank, you tanya dengan pegawai bank tu, saya nak beli rumah dengan saya punya payslip yang macam ni, ini saya punya komitmen, berapa harga rumah yang layak untuk saya beli. Sebab bila you all dah tahu yang macam tu, itu lagi mudah, lebih menyenangkan you all, lebih menyenangkan ejen, lebih menyenangkan developer, lebih menyenangkan tuan rumah. Bila mana you all nak beli rumah, you all dah tahu dah. Tak apa, jangan risau, saya dah semak kelayakan, saya punya kelayakan sekian. So maksudnya saya pun dah sediakan deposit. Satu lagi part sebelum cek DSR, sebenarnya dia ada satu lagi part sebelum nombor 1, you all kena sediakan deposit. Benda ni pun ramai orang tersangkut dengan masalahnya sekarang ni. Okay? Tapi tak apa, itu satu part yang lain. Okay, so saya lebih kepada nak tekankan berkenaan dengan semak DSR. So once you dah semak DSR, you dah semak kelayakan, so pihak bank boleh bantu you all untuk semakkan berapa kelayakan tu. So you all dapat point nombor 1, apa yang saya bagi pagi-pagi ni. So kalau dapat cuba komen sikit.
Apa point nombor 1? Supaya nanti orang lain yang tengok live saya pada pagi ni, so dia pun akan dapat manfaat yang sama juga. Maybe dia dah terlepas, dia boleh scroll balik komen tu, dia boleh nampak okey nombor 1 apa dia. Okey. Okey. Tapi sebenarnya kalau you all pergi bank, dia tak charge pun masa nak semak DSR tu. Dia boleh semak je DSR tu sebenarnya, tak ada masalah pun. Sebab apa? Dia bila dia semak DSR tu, dia tak kenakan charge. You all boleh pergi bawa dokumen dia semak. Lebih baik daripada you all tiba-tiba pergi, okay, saya dah ada booking rumah sekian saya nak beli. Sekali dia tengok-tengok tak lepas. Siapa frust? You all pun frust, banker tu pun frust, orang yang jual rumah tu pun frust. Nampak ke nampak sekarang ni? Siapa yang paling frust sekali? Kan? So, okay, itu satu. Point nombor 1. Okay, so saya nak you all semua share apa yang saya cerita dengan pagi ni. So, bila you dah pergi bank, you dah semak berapa kelayakan harga rumah yang you dapat. Contohnya saya ambil lah, you dah pergi bank, you bagi slip gaji, bagi komitmen. Okay, pegawai bank tu pun cakap, bank A kata you boleh beli rumah harga 250,000. Okay, satu. Bank B cakap you boleh beli rumah harga 300,000. Dua. Bank C cakap you boleh beli rumah harga 200,000. You nak beli yang mana? A, B, C. 200.5, 300, 200. Mesti you akan pergi yang 300,000. Betul tak? Okay, so saya punya nasihat. Saya punya tips. Satu je, saya minta you all pertimbangkan. Kalau you ada 3 pilihan yang macam ni, you nak pergi go on maximum ataupun you pergi akan go on minimum. Sebenarnya, rumah yang pertama bukanlah rumah untuk you all duduk. Rumah yang pertama adalah rumah untuk pelaburan. So maknanya sekarang ni, you kena beli rumah yang bersesuaian dengan you punya pendapatan. Walaupun dia kata boleh pergi harga rumah 300,000, tapi you jangan guna sampai 300,000 punya harga rumah. You at least bila you beli rumah tu, you kena jangan maximizekan you punya total upayaan untuk membayar rumah tu. Faham ke faham? Sebab apa? Bila you dah guna maksimum you punya pendapatan untuk beli rumah yang pertama, nanti macam mana you nak beli rumah yang kedua? Macam mana you nak beli rumah yang ketiga? You nak beli rumah satu je ke? You nak duduk rumah tu sampai bila-bila? Sampai pencen you nak duduk satu rumah yang sama? So betapa pentingnya you pergi semak DSR dekat bank. Dan betapa pentingnya pegawai bank tu beritahu you berapa harga rumah yang sesuai. Dan selepas itu, step yang kedua yang you all kena buat adalah pergi semak, pergi cari rumah yang sesuai, rumah yang sangat dia punya dari segi marketability factor dia sangat bagus. Okay, faham tak? Sebab apa? Rumah ni dia sebenarnya ada rumah yang kita nak beli untuk kita duduk, ada rumah yang kita nak beli untuk kita sewakan, untuk kita buat pelaburan. Sebab bila you jumpa rumah yang boleh buat pelaburan, why not you beli dulu rumah tu? Faham ke faham ni? Sebab apa? Bila you dah beli rumah tu, harga rumah tak pernah tunggu you all. Harga rumah sentiasa meningkat. Okay, ikut pada statistik, rumah dulu sampai rumah sekarang, harga rumah makin lama makin meningkat. Okay, so yang paling penting sekali, bila you dah beli rumah, sebenarnya point beli rumah adalah bukan tunggu dan beli. Sebenarnya beli dan tunggu. Okay, bila you beli dan you tunggu rumah tu, pasti harga rumah tu dia akan naik. Tapi sebelum you beli, you kena dapatkan nasihat ejen dulu. You dah cuba dapatkan nasihat daripada pegawai bank. Okey tak? Okey ke okey beli rumah ni? Saya nak beli rumah dekat sini, kawasan ni macam ni. You dah dapatkan dah tadi. Tapi yang benda yang paling penting sebenarnya you kena buat kawan dengan pegawai bank. Lepas tu you all kena buat kawan dengan ejen hartanah. Sebab once you buat kawan dengan dia orang berdua ni, you punya profil kewangan pasti akan mantap. Sebab bila you dah kenal dengan dua orang ni, dia orang berdua boleh tolong you, dia orang berdua boleh bantu you untuk memantapkan lagi profil kewangan you all. Okay, so point nombor 2 tadi berkenaan dengan cari rumah yang sesuai. So cari rumah yang sesuai ni you kena cari dekat dengan kalau you beli untuk duduk sendiri, you kena cari dekat dengan tempat kerja, dekat dengan sekolah, dekat dengan kemudahan. Tapi kalau kata you all beli rumah, saya ambil contoh beli rumah pertama, harga rumah yang you rasa you mampu milik, maksudnya rumah tu tak adalah macam mencapai tahap maksimum you punya pendapatan. Bank tadi cakap, okay, you boleh beli rumah harga 300,000. You terus pergi cari rumah 300,000, you beli. Memang you akan stuck lepas tu.
So apa? You dah tak boleh nak beli rumah yang kedua. Okay. So once you beli rumah yang pertama tadi tu, harga katakanlah you beli harga rumah 200,000. So you tengok dia punya kawasan sekeliling, rumah ni memang boleh buat sewa. Rumah ni kalau saya sewakan, saya boleh sewakan kepada student-student ataupun saya boleh sewakan kepada pekerja-pekerja sebab dia dekat dengan LRT contoh, ataupun dia dekat dengan highway. So ramai orang nak sewa sebab apa? Dia dekat dengan kemudahan supaya orang lebih senang pergi kerja, balik kerja. So orang akan sewa rumah you all. So once you dah beli rumah yang pertama, you dah bagi sewa, secara tak langsung you dah dapat pendapatan pasif. Ingat semalam 2 hari lepas saya dah share. Semalam pun saya dah share berkenaan dengan 5 tiang impian kewangan. Salah satu benda, point nombor 1 yang saya share semalam adalah pendapatan. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif. So once you dah beli rumah pertama, you sewakan, you dah automatic you dapat pendapatan pasif. Faham ke faham? Nampak tak sekarang ni? Salah satu cara untuk dapatkan pendapatan pasif. Okey, itu point yang kedua. So sekarang ni kalau siapa yang faham, cuba share, cuba komen sikit. Point yang kedua, apa yang saya bagi tahu pada pagi ni. Okey. So saya tengok dah makin ramai dah yang tengah follow ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. So saya nak pergi ke point yang ketiga. Lepas you dah check DSR, lepas you dah cari rumah yang sesuai. Okay, and then you go on the third step. Step yang ketiga ni pun ramai orang dia sangkut sebenarnya. Sebab apa? Dia tak tahu dokumen apa yang dia nak sediakan. Saya sebelum ni, saya posting saya sebelum ni ada saya sharekan berkenaan dengan 7 dokumen yang diperlukan untuk you all submit dengan bank. Okey, dapat ke dapat? Sebab apa? Tak apa, saya ulang balik. 7 dokumen yang diperlukan untuk submit dengan bank supaya you all punya loan lebih mudah untuk lulus. Okey, so daripada dalam 7 tu yang saya boleh bagi tahu, yang pertama sekali mestilah payslip. Okey, so payslip ni ada yang boleh bagi 3 bulan, ada yang boleh bagi 6 bulan. Mungkin orang tu dia kerja, saya ambil contoh, dia kerja ada OT. So lebih baik dia sediakan payslip 6 bulan instead of 3 bulan. Sebab setiap bank dia punya pengiraan untuk DSR tak sama tau. Cara pengiraan OT tadi tak sama. Ada pengiraan dari segi pengiraan commission pun takkan sama. Okey. So payslip kena ada 6 bulan, bank statement, EPF statement, surat pengesahan majikan, saving account. Okey. Lepas tu dia boleh sediakan dia punya, kalau kata dia adalah seorang pemegang diploma ataupun degree, so dia boleh lampirkan benda tu. Okey. So itu poin yang ketiga, iaitu sediakan dokumen yang diperlukan. Sebab once you dah sedia, bila you dah check DSR, you dah cari rumah yang sesuai, you sediakan dokumen, you bawa dokumen tadi tu presentable, bagi kepada pegawai bank. Lebih mudah untuk pegawai bank tu buat kerja dia, lebih cepat dia lulus, lebih cepat dia proses you all punya loan, lebih cepat lulus you punya loan. You cuba bayangkan you sekarang ni sebagai seorang bos. Okay, you all cuba bayangkan you all sekarang sebagai seorang bos. Lepas tu you minta kerani you tolong bagi file. Dia bagi dekat you file. Nah bos, file. You all minta file account, you all minta file meeting, you all minta file inventory. Dia bagi you satu file, semua dalam tu. You rasa pening ke pening? Lepas tu dah lah inventory tu, sekejap bulan pertama, sekejap bulan keempat, sekejap bulan ke-8, tak lagi masuk balik bulan kedua. So makin lama you pening. You rasa macam dah menyampah nak buat file tu. You tak nak tengok, you bagi balik dekat dia. Faham ke faham? Cuba you all lah, cuba kalau kata secretary tadi tu, dia sediakan inventory punya file satu. Okay, file stock satu, file ni satu. Satu persatu dia bagi dekat you all. You all tengok, you all pun senang hati. Sebab benda tu tersusun. So you all pun lebih senang faham. Sama juga dengan penyediaan dokumen. Janganlah you bagi selerak. Once you bagi berselerak, pegawai bank pun rasa macam malas lah nak buat. Dia bukan proses satu loan bang. Okey, faham ke faham? Sebab dia bukan proses satu loan, bukan seorang sahaja yang dia proses. Ramai lagi orang yang datang bagi dokumen dekat dia, minta dia proseskan. Okey. Okey, so saya nak share point yang keempat. Point yang keempat untuk part 1 pada pagi ni, saya nak share point yang keempat. Once you dah sediakan dokumen, bila you dah sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, you all sepatutnya ataupun lebih baik submit you punya dokumen tu kepada satu bank. Okey, faham ke faham? At least you submit dengan satu bank lah. Kalau tak submit langsung dengan bank, siapa nak bagi loan? Okey, so you bagi dekat satu bank. Tapi kalau you rasa macam
Okay, I nak tengok lah, nak pergi tengok bank A boleh bagi berapa, bank B boleh bagi berapa, bank C boleh bagi berapa. At least paling-paling maksimum pada pendapat pada pendapat saya, you all kena bagi at least 3 bank. Okay, jangan lebih pada 3 bank. Bila you all dah bagi lebih pada 3 bank, you kena bagi pada hari yang sama. Maksudnya pada hari yang sama you kena submit 3 bank. Pada waktu tu you boleh tengok bank mana, pegawai mana buat yang paling cepat, offer mana yang paling best. Sebab bila benda tu dah keluar, bila benda tu dah lulus, you all kena tengok apa term and condition setiap bank. Tak sama. Okay, ada bank A dia bagi sekian, ada bank B dia bagi sekian, ada bank C bagi sekian. So ada beberapa benda yang you all kena baca dan you all kena faham, yang you all kena tanya dengan pegawai bank tu, apa sebenarnya dalam letter offer, surat tawaran. Sebab you all beli rumah bukan 9 tahun. Bukan macam you all beli kereta, tiba-tiba you nak tukar kereta. Okay, you all beli rumah, satu benda yang sangat besar, nilai pun sangat besar, tempoh pinjaman pun sangat panjang. At least you akan buat you punya tempoh pembiayaan perumahan lebih kurang 30 ke 35 tahun. Okay, so you kena tahu, you kena faham, you kena tanya dengan pegawai bank tu, apa yang dalam letter offer ni nyatakan, apa syarat-syarat dia, apa yang saya dapat. Nak saya share apa sebenarnya yang you all kena tahu, apa yang sebenarnya you all kena tanya dengan pegawai bank tu, untuk you all lebih faham which one is the best offer yang dia orang boleh bagi. Okay, so benda ni pun sangat penting. You all kena faham bank ni boleh bagi apa, rate apa margin of financing dia, apa term and condition dia, macam mana keadaan dia kalau saya buat macam ni, apa keadaan dia kalau saya buat macam ni. Okay, so InsyaAllah nanti saya akan sambung lagi berkenaan dengan proses beli rumah. Kita akan masuk kepada part 2 InsyaAllah pada esok hari, sekiranya tak ada apa-apa barang melintang. So kita jumpa lagi esok pagi. Saya akan sambung berkenaan dengan proses beli rumah part 2. Okay, so saya akhiri saya punya live pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.